Hello, selamat petang. Okey, saya Jud Juda dari RTM Miri. Hari ini saya ingin merakam video berkenaan dengan penternakan madu kelulut. Seperti yang semua maklum bahawa madu kelulut merupakan bukan sekadar khasiatnya yang banyak, namun ianya juga merupakan satu daripada produk yang boleh dipelbagaikan. Kita boleh hasilkan sabun dan juga boleh hasilkan untuk jualan. Jadi untuk sesi video ini saya ada ternakan kelulut untuk 2 log sahaja ya. Saya usahakan cuma 2 log sahaja. Namun ianya cukup untuk saya dan seisi keluarga untuk kegunaan sendiri sahaja. Namun walaupun dia sekadar 2 log, ia menghasilkan madu yang cukup lumayan. Sebelum ini saya pernah menuai kelulut ini dan hasil yang saya dapat pada bulan Mei ialah sebanyak 700 ml. Banyak tahu, 700 ml itu banyak. Dan ianya merupakan satu hasil yang cukup lumayan sekiranya cuaca baik dan sebagainya. Dan sebelum itu, faktor pengeluaran madu kelulut ini juga adalah banyak bergantung dengan keadaan cuaca. Sekiranya cuaca panas, ataupun kemarau dan kering, maka kelulut akan cepat menghasilkan madu dan ianya akan lebih produktif. Berbanding dengan cuaca hujan lembap, mereka agak kurang aktif, di mana madu-madu yang telah pun terkumpul di dalam hive-nya ini ataupun sarangnya akan juga menjadi sumber makanan kepada kelulut berkenaan. Okey, sekarang kita ingin lihat apa ada di dalam log ini. Mari, saya ingin tunjukkan bagaimana rupanya madu kelulut. Baik, sebelum itu ini merupakan corongnya. Ini adalah corong di mana kelulut akan keluar masuk melalui corong ini. Dia tidak akan menggunakan lubang yang besar, namun lubang yang kecil saja. Baik, kita ingin membuka topping ini. Kita panggil topping. Dia ada penutupnya dan untuk menutupi kantong-kantong madu ini ada satu lagi plastik. Ya, ada satu lagi plastik yang menutupinya supaya ianya tidak terdedah. Dan kantong ada di dalam ini. Nak tengok tak? Nak? Okey, jom. Zoom sikit, kita tengok. Kita nak buka sebelah sini ya. Dekat sikit kamera. Kita nak tengok. Baik, itu dia. Kita kena buka dengan hati-hati ya, tuan-tuan dan puan, supaya kelulut-kelulut ini tidak terkejut dan supaya ianya tidak keluar beramai-ramai dan ia akan menyerang kita. Namun jangan risau, walaupun dia menyerang, jangan bertindak, kita biarkan sahaja kerana dia tidak akan membawa apa-apa akibat ataupun tidak mendatangkan bahaya sebab ianya tidak akan menyengat seperti lebah. Baik, ini dia. Ini kantong-kantong yang sudah sedia untuk dituai ya. Sudah cukup matang. Warnanya pun sudah kegelapan. Namun kali ini hasilnya tidak banyak sebab cuaca tak mengizinkan ya. Seperti yang tadi saya maklumkan, dari selepas Mei hingga ke Julai ini cuaca agak lembap dan hujan. Maka kelulut-kelulut ini tidak begitu produktif. Oleh sebab itu, seperti yang saudara dapat lihat, kantongnya berkurangan sedikit berbanding dengan apabila saya menuai untuk mendapatkan madunya pada bulan Mei yang lepas. Ruangan ini penuh. Ruangan ini semuanya penuh dengan kantong-kantong yang diisi dengan madu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat ini sangat berkurangan hasilnya pada kali ini ya. Jadi rasanya ini bukanlah masa yang sesuai untuk menuai madu kelulut ini. Kelulut ini ada berbagai jenis, banyak jenis ya. Namun yang saya pelihara ini adalah yang dipanggil kelulut beruang. Katanya kelulut beruang sebab saiznya agak besar dan hitam. Dan untuk makluman juga, kelulut beruang ini dia menghasilkan madu yang cukup berkualiti. Madu yang cukup berkualiti dan madunya yang boleh kita minum begitu saja pun, yang juga boleh disedut melalui kantong ini pun sangat-sangat berkhasiat, banyak khasiatnya dan ianya sangat nikmat. Okey. Dan
mungkin tuan-tuan dan puan ingin bertanya, apakah makanannya ya? Apakah makanan madu kelulut? Ayo, saya ingin tunjukkan. Makanannya yang paling sesuai ialah bunga-bunga. Ya, bunga-bunga dan juga pucuk-pucuk tumbuh-tumbuhan dan juga bunga-bungaan. Seperti yang anda dapat lihat dekat sini. Ini adalah bunga kegemaran kelulut. Salah satu daripada bunga ataupun sumber makanan utama kelulut madu. Ini dipanggil air mata pengantin. Air mata pengantin ada dua jenis. Yang ini warna pink dan ada satu lagi warna putih. Dan kalau tuan-tuan dan puan ingin melihat mana kelulut yang sedang menghisap bunganya, waktu ini agak berkurangan. Kalau di waktu pagi kita dapat lihat dia banyak sekali ya, memakan madu-madu dan juga sumber makanan daripada bunga air mata pengantin. Okey, itu sumber makanannya yang pertama, yang paling utama. Dan selain daripada itu, tuan-tuan dan puan, bunga akasia juga merupakan sumber makanan yang paling utama dan yang sangat digemari oleh kelulut. Akasia itu dia tak ada bunga, namun apa yang kelulut ni buat, dia menghisap pucuk-pucuk akasia yang muda. Ya, dia yang menghisap pucuk-pucuknya yang muda dan itu merupakan sumber makanannya yang paling utama. Dan kalau lihat ladang-ladang kelulut yang banyak, di situ kita nampak bahawa akasia merupakan tanaman yang utama ditanam di sekitar ladang itu agar ianya dapat memberi sumber makanan yang besar kepada kelulut. Kita lihat kepada corong ini ataupun kita panggil nose kalau dalam bahasa Inggrisnya, ini nose ini. Kita dapat lihat sama ada kelulut ini aktif ataupun tidak aktif dari corong ini, dari hidungnya. Sekiranya hidungnya mengembang begini luasnya dan kita nampak kelulut itu berkeliaran di sekitarnya, ini menandakan bahawa koloni kelulut ini adalah koloni yang aktif dan yang produktif. Dan kalau tuan-tuan dan puan perhatikan di mulut corong itu ada seekor dua kelulut yang sentiasa berada di situ. Ini merupakan drone kepada kelulut-kelulut yang lain mengawasi sangkar dan sarangnya daripada musuh-musuhnya. Dan faktor juga kenapa kelulut tidak menghasilkan madu yang banyak kadang-kadang adalah disebabkan oleh serangan-serangan dari semut. Serangan semut, anai, ataupun dimakan oleh cicak dan sebagainya. Dan kalau kita perhatikan sebentar tadi, daun tumbuhan ini menyentuh kepada topping ini ataupun lognya, dan semut akan bergerak dari sini dan dia akan mempengaruhi dan akan mengganggu kelulut-kelulut. Maka ini merupakan satu daripada ancaman kepada kelulut ya. Jadi kita harus banteras dan kita harus jauhkan segala bentuk ancaman kepada kelulut-kelulut ini. Baik tuan-tuan dan puan, rasanya itu sahaja yang dapat saya tunjukkan untuk tujuan video kita pada kali ini. Selamat maju jaya semuanya dalam kursus Mojo ini. Dan moga-mogahan di waktu yang sesuai nanti saya akan tunjukkan bagaimana penghasilan madunya, macam mana proses menghisap madu dan berapa banyak hasil yang kita dapat daripada satu-satu log kalau cuacanya sesuai dan cuacanya baik. Baik, terima kasih, selamat menonton dan selamat berkursus. Kita jumpa lagi. Terima kasih.